Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu pada malam ini secara live untuk meneruskan ulang kaji buku Iqra ataupun pengajian buku Iqra, yang mana setelah mana kita bercuti baru-baru ini lebih kurang seminggu sempena menyambut hari raya Aidil Adha. Jadi setelah mana kita bercuti, kita kembali baliklah, kita teruskan balik pengajian kita setiap malam hari Ahad sehinggalah hari Rabu hari Ahad sehingga hari Rabu kita akan ulang kaji buku Iqra. Jadi sekarang ni kita dah masuk Iqra 6, di pertengahan buku Iqra 6, yang mana kita dah masuk muka surat 143 lah. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi malam ni kita akan ulang kaji ataupun akan bincang hukum berkaitan hukum nun sakinah ataupun dipanggil nun mati dan tanwin. Itu tajuk dah. Hukum nun sakinah ataupun nun mati dan tanwin. Baik, nun sakinah dia ada tanda nun sukun nun mati, dan tanwin bentuk dia tiga ni fathatain, kasratain dan dhammatain. Baik, tajuk besar dia adalah idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Di bawah tajuk nun mati dan tanwin. Salah satu nama dia adalah idgham ma'al ghunnah. Baik, jadi idgham ma'al ghunnah ni apa dia? Idgham ma'al ghunnah iaitu sebutan nun sakinah ataupun sebutan nun mati dan tanwin perlu dimasukkan ke dalam huruf-huruf ini. Sekali lagi, sebutan yang kata idgham ma'al ghunnah tu apa dia? Iaitu sebutan ataupun bunyi nun sakinah, nun mati itu, dan tanwin perlu, yakni mesti dimasukkan ke dalam huruf-huruf ini. Huruf mana? Huruf ni lah tepi ni. Ya, waw, mim, nun. Sebutan nun mati itu dan juga sebutan tanwin itu mestilah dimasukkan ke dalam huruf-huruf ini. Huruf ya, waw, mim, nun. Jadi 4 huruf ini dipanggil huruf idgham ma'al ghunnah. Dan didengung sekadar 2 harakah. Apabila masuk sebutan nun sakinah dan sebutan tanwin itu ke dalam huruf ini, maka kemudian didengungkan sekadar 2 harakah. Dengung tu dihidung lah. Kita tengok contoh yang pertama, ya huruf ya, iaitu nun mati. Nun mati bertemu dengan ya. Sebenarnya nun ni tidak ada sukun sebab dalam Quran dia ada beberapa jenis nun mati, antaranya nun yang ada sukun, yang kedua nun tidak bersukun, dan yang ketiga nun bertanda mim kecil. Sebab apakah bentuk dia berbeza? Kerana perbezaan hukum. Kalau nun yang mati yang tidak bersukun itu adakala hukum idgham ma'al ghunnah, adakala hukum ikhfa, manakala nun yang bertanda sukun hukum izhar, dan nun yang bertanda mim kecil itu pula hukum iklab. Tu cara nak cam dah. Kemudian di sini nun sukun, nun mati, nun kosong bertemu dengan ya, hukum dia idgham ma'al ghunnah. Maka kita kena masukkan bunyi nun mati ini, bunyi ataupun sebutan nun sakinah ini dimasukkan ke dalam ya tu serta dengung di hidung. Faman ya'mal, kena masukkan bunyi nun mati ke dalam ya, dengung 2 harakah
Faman ya'mal, dengung 2 harakah. Kemudian sebelah kiri ini fathatain, bunyi fathatain dimasukkan ke dalam ya nah. Bunyi fathatain dimasukkan ke dalam ya serta dengung di hidung 2 harakah. Khairan yarah. Kalau kita waqaf dia bunyi itulah. Khairan yarahu, khairan yarahu. Masukkan bunyi tanwin fathatain ke dalam ya, serta dengung di hidung 2 harakah. Kemudian huruf waw, huruf waw juga adalah huruf idgham ma'al ghunnah. Apabila nun mati bertemu dengan waw, maka masukkan bunyi nun mati itu ke dalam waw. Min wara, min, kena dengung lah, dengung. Bunyi nun mati ini dimasukkan ke dalam waw. Min wara, tu. Kemudian seterusnya tanwin. Tanwin dhammatain bertemu dengan waw. Hukum dia idgham ma'al ghunnah. Hukum dia samalah. Idgham tu dia memasukkan ma'a tu serta ghunnah tu dengung. Jadi masukkan bunyi tanwin ini. Masukkan bunyi tanwin dhammatain ke dalam waw serta dengung di hidung 2 harakah. Rahimun wadud, rahimun wadud, dengung 2 harakah nah di hidung kita. Tu. Kemudian yang ketiga huruf mim. Huruf mim juga huruf idgham ma'al ghunnah. Maka apabila nun mati bertemu dengan mim, masukkan bunyi nun mati ini ke dalam mim serta dengung di hidung. Mim ma. Baik, apabila nun mati bertemu dengan mim, kena rapatkan bibir nah. Kena rapatkan bibir dan dengung di hidung. Mim ma. Okey. Seterusnya dhammatain bertemu dengan mim, maka masukkan dhammatain ini ke dalam mim, serta dengung. Khusyubun musannadang, khusyubun musannadang. Okey. Seterusnya nun, nun mati. Nun mati, nun huruf nun, nun mati bertemu dengan nun. Hukum dia sama juga. Hukum dia sama, idgham ma'al ghunnah. Masukkan bunyi nun ke dalam nun, nun serta dengung di hidung 2 harakah. Min nar, min nar. Tu kena dengung 2 harakah. Kemudian kasratain bertemu dengan nun, maka masukkan bunyi kasratain, masukkan ke dalam nun. Yauma idzin na'imang, yauma idzin na'imang. Kena dengung 2 harakah. Baik. Kemudian tengok pula yang bawah ni, dia kata perkataan istimewa nah. Perkataan istimewa nah. Baik, dia kata perkataan istimewa perlu dibaca secara jelas. Perkataan istimewa perlu dibaca dengan jelas, secara jelas. Baik. Kalau kita tengok di sini nun mati ada tanda sukun bertemu dengan waw. Kalau ikut tu hukum idgham lah. Tapi di sini ada perbezaan lah. Yang pertama nun itu ada tanda sukun. Maknanya bukan idgham. Kemudian dia nun ni bertemu dengan waw tapi dalam satu kalimah. Kalau idgham, nun mati bertemu waw dalam 2 kalimah. Min satu kalimah, wara satu kalimah. Tu beza dah lah. Di sini nun sukun. Tu nampak dah perbezaan. Nun ni tidak bersukun. Ni ada sukun. Kemudian bertemu waw dalam satu kalimah. Jadi di sini bukan hukum idgham. Di sini bukan hukum idgham ma'al ghunnah, tetapi di sini dipanggil izhar mutlak. Izhar mutlak ataupun izhar wajib nama dah. Maka kena jelaskan nun sukun ni, kena jelaskan. Sinwan, sinwan, kena jelaskan nun sukun ni. Qinwan,
qinwan. Kena jelaskan nun sukun ni. Ni pun sama juga. Bunyan. Kena jelaskan nun sukun ni. Kemudian yang terakhir, ad-dunya. Tu kena jelaskan nun sukun. Baik. Kemudian seterusnya, okey, jadi untuk malam ni kita baca 2 muka surat lah. Tajuk idgham ma'al gunnah dengan tajuk idgham bila gunnah. Bagi faham yang ni tu. Kita mengaji ni dia tak boleh banyak-banyak, mengaji pelan-pelan, sikit-sikit, insya-Allah lama-lama faham lah. Kalau kita mengaji banyak-banyak, kita mengaji pun kalut-kalut, tak boleh lah. Sebab ilmu ni bukan boleh kalut-kalut. Dia kena pelan-pelan, sikit-sikit, insya-Allah dia akan faham. Baik, masih lagi di bawah tajuk hukum nun sakinah dan tanwin. Hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu tajuk dia adalah idgham bila gunnah. Yang tadi idgham ma'al gunnah, yang ni pula idgham bila gunnah. Maksud dia memasukkan tanpa dengung. Yang tadi memasukkan serta dengung, ma'al gunnah. Yang ni memasukkan tanpa dengung. Maknanya masuk tapi jangan duk dengung lah. Okey, dia kata sebutan nun sakinah dan tanwin perlu dimasukkan ke dalam huruf-huruf ini. Huruf mana? Dua ni lah, lam dengan ra ni, tanpa dengung. Sekali lagi, sebutan nun sakinah dan tanwin perlu dimasukkan ke dalam huruf-huruf ini, iaitu huruf lam dengan ra, tanpa dengung, tanpa ada dengung. Baik, kita tengok yang pertama, nun mati, nun kosong bertemu dengan lam. Maka kena masukkan sebutan nun ini, bunyi nun ini dimasukkan ke dalam lam tanpa ada dengung lah. Milladun, jangan macam min, salah lah. Milladun. Okey, seterusnya fasalamul laka. Tanwin masukkan ke dalam lam tanpa ada dengung. Fasalamul laka, mullaka. Tanwin damatain dimasukkan ke dalam lam tanpa ada dengung lah. Tanpa ada dengung. Fasalamul laka. Kemudian seterusnya ra. Huruf idgham bila gunnah yang kedua adalah ra. Yang pertama tadi lam. Jadi apabila nun mati ataupun nun kosong bertemu dengan ra, maka masukkan bunyi nun ini ke dalam ra tanpa ada dengung. Ar-ra'a. Maknanya nun ni tak bunyi dah. Bunyi dia tu tak dah. An ra'a salah. Siapa baca an ra'a salah. Yang betul dah, nun ni tak bunyi dah, masuk dalam ra. Ar-ra'a. Tu cara dah. Kemudian sebelah dia tanwin damatain 99 bertemu dengan ra, maka masukkan bunyi damatain ini masuk ke dalam ra. Ghafurur rahim. Maknanya tak bunyi dah. Tanwin ni tak bunyi dah. Sebab apa? Masuk dalam ra. Asal ada ghafurun, tapi apabila dah tanwin bertemu ra, maka idgham bila gunnah. Masukkan bunyi tanwin ini ke dalam ra. Ghafurur rahim. Tu cara bacaan dah. Okey, kemudian yang bawah ni kita tengok latihan membaca. Baca dengan lancar. Okey, kita tengok sini. Di sini ada hukum idgham ma'al gunnah lah. Kasratain bertemu mim, nun mati bertemu dengan mim. Fa'tu bi suratin mim mithli. Masukkan kasratain ke dalam mim, masukkan nun ke dalam mim. Fa'tu bi suratin mim mithli. Okey. Yang kedua sebelah kiri, di sini kasratain bertemu dengan lam, idgham bila gunnah. Masukkan kasratain ke dalam lam tanpa dengung. Fi dhulumatil la yubsirun. Fi dhulumatil la yubsirun. Okey, seterusnya
Tanwin bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Masukkan bunyi tanwin ke dalam waw. Yang ni bersama, ada dua lah. Depan ni satu, yang ni bersatu. Hukum yang sama. Idgham ma'al gunnah, masukkan bunyi tanwin ke dalam waw. Zulumatun wa ra'dun wa barqa. Tu. Okey, seterusnya nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah. Hukum yang sama, iaitu masukkan bunyi nun ke dalam ya, masukkan bunyi tanwin ke dalam mim. An yadriba mathalan ma ba'udah. An yadriba mathalan ma ba'udah. Okey. Seterusnya nun mati bertemu dengan nun, idgham ma'al gunnah. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Okey, seterusnya tanwin fathatain bertemu ra, idgham bila gunnah. Masukkan tanwin ini ke dalam ra. Yajid lahu shihabar rasada. Yajid lahu shihabar rasada. Okey, seterusnya tanwin fathatain bertemu dengan lam. Masukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Lakana khairan lahum. Lakana khairan lahum. Okey, yang terakhir tanwin bertemu dengan mim, idgham ma'al gunnah, dan nun mati bertemu dengan ra, idgham bila gunnah. Yang ni masukkan tanwin ke dalam mim serta dengung. Yang ni pula masukkan nun ke dalam ra tanpa dengung. Maghfiratum mir rabbihim. Maghfiratum mir rabbihim. Okey, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sekadar itu dulu live kita malam ini. Cukuplah sekadar 2 muka surat. Biarlah ngaji sikit-sikit. Yang penting kita boleh faham lah. Yang mana malam ni kita bincang tajuk idgham ma'al gunnah dan idgham bila gunnah. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan sebentar tadi, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian dapat fahamlah. Jadi penting kita belajar daripada Iqra ni, sebab banyaklah tajuk-tajuk yang saya rasa penting lah. Ramai lagi di luar sana yang bila baca Quran tu hukum tajwid dia lintang bukan habis. Sebab apa? Sebab dia tak belajar. Jadi rugilah. Kita ambil lah kesempatan yang ada ni, musim PKP ni. Tak tahulah bila nak selesai kes COVID ni. Hari ni pun 17,000 lebih. Tak tahulah nak jadi apa. Mudah-mudahan kita manfaatkan masa ruang yang banyak ni dengan belajar Quran, belajar tentang ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkat kembalilah penyakit COVID tu. Baik, jadi sekadar itu dulu yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.